Okey Ustaz. Ya, kita tunggu isyarat dari Cik Zuin ya. Baiklah. Cik Zuin kita pun dah bersedia. Kita mula ayat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi pertemuan kita untuk kelas tajwid kita ya, walaupun secara online ni, dan ini merupakan yang terakhir lah sebelum kita cuti semester panjang ya Izwin. InsyaAllah kita akan bertemu lagi kelas tajwid ni selepas hari raya nantilah insyaAllah ya. Baik, malam ni ya kita di bawah tajuk iaitu dalam musyaddadah ya, iaitu pada nun dan mim yang bersabdu, dan juga kita akan sentuh juga martabat gunnah. Jadi ini cukup penting dalam bacaan ya. Kalau sesedap mana pun bacaan kita ya, tapi kalau dalam bab gunnah dan martabat gunnah ni kita ketepikan ataupun kita tak berapa raikan dalam bacaan, jadi bacaan kita tu masih lagi terdapat kekurangan dia ya, insya-Allah. Jadi masa kita bertadarus nanti insya-Allah benda ni banyak kita akan semak nanti ya dalam bacaan, supaya bacaan kita tu lebih baiklah jadinya. Jadi objektifnya untuk kita mengenali tentang nun bersabdu, mim bersabdu dan martabat gunnah tadi adalah untuk memahami perbezaan hukum bacaan gunnah supaya ayat-ayat Al-Quran dibaca dengan sempurna. Ya, jadi dalam bab gunnah ada beberapa perbezaan dalam cara untuk kita membaca pada hukum yang memerlukan dengung ya. Baik, kita tengok ya dari al-gunnah. Dari segi bahasa bermaksud dengung. Dari segi tajwid, dia bermaksud suara sengau yang keluar dari makhraj khoisium, iaitu suara dengung yang keluar daripada pangkal hidung. Di situlah makhraj gunnah. Jadi gunnah ni adalah sifat tanpa lawan yang dimiliki oleh huruf nun dan mim. Dua huruf ni ada sifat gunnah. Dan gunnah berlaku dalam keadaan nun dan mim yang berbaris. Ya, dia berbaris pun ada sifat gunnah dia, dan lebih ketara dalam hukum nun sakinah dan mim sakinah yang kita akan tengok nanti contoh-contoh ayat dia. Jadi dalam bab gunnah ya, dia terdapat beberapa martabat. Martabat inilah yang kita nak faham supaya dapat kita apply dalam bacaan kita insya-Allah. Ya. Yang pertamanya martabat musyaddadah. Yang ini yang saya sebut sebelum ni dalam setiap kali pertemuan kita selalu saya ulang-ulang benda ni ya, cukup penting ya martabat ni. Iaitu martabat musyaddadah. Seterusnya martabat mudghamah, martabat mukhfah, martabat muzharah, dan yang kelima martabat mutaharrikah. Apa yang dimaksudkan martabat-martabat gunnah ni? Jadi yang ini yang saya nak kongsikan malam ni insya-Allah ya, supaya kita dapat membezakan setiap hukum gunnah yang ada dalam bacaan. Baik, kita tengok dulu ta'arif gunnah ni. Iaitu pada bahasa ia adalah suara lembut yang keluar dari rongga khoisium. Jadi gunnah ni lembutlah suara dia, dan makhraj dia daripada hidung rongga hidung khoisium. Dan pada istilah tajwid ialah suara lembut dan lunak yang berada pada huruf nun dan mim. Jadi bila kita belajar tentang tajwid ataupun bahasa Arab, dua istilah ni kita kena faham betul pada makna dari segi bahasa dan makna dari segi istilah. Yang kita nak guna dalam praktikal dan amalan kita adalah istilah tajwid tu. Yang itu yang penting Sebagai nota, apabila nun atau mim yang bersabdu wajib dibaca berserta dengan berserta dengung tidak kurang 2 harakat. Ini mim tajuk besar kita lah yang tadi tu nun dan mim yang bersabdu. Jadi bacaan dia macam mana yang akan kita contohkan nanti. Dan sementara itu kita akan tengok juga pada martabat-martabat pada hukum gunnah yang lain. Okey, sedikit maklumat. Gunnah ni dia terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bersambung dan bercerai. Bermaksud gunnah tu berlaku dalam satu kalimah
ataupun dia boleh berlaku dalam dua kalimah. Yang ini yang kita kena jaga ni ya. Kadang-kadang kita terlepas pandang ya. Hukum bacaan gunah kadang-kadang dalam satu kalimah, kadang-kadang bila pertemuan dalam dua kalimah, kita terlepas pandang dengung dia tu. Ya, ini penting kena jaga. Dan pembahagian gunah ya, dia ada dua, satu gunah asliyah dan satu lagi gunah far'iyah. Apa itu gunah asliyah dan gunah far'iyah? Kita tengok di sini. Gunah asliyah bermaksud gunah asal yang terdapat pada nun dan mim, iaitu sifat gunah dia yang merupakan sifat lazimah. Sifat lazimah ni yang tak boleh dipisahkan daripada huruf nun ataupun huruf mim. Ya. Ini pentinglah. Jadi bila nun dan mim tu kok mana pun suara dengung tu pasti ada dalam bacaan. Ini kena jaga. Ia juga dikenali sebagai gunah naqisah, iaitu berlaku pada nun ataupun tanwin dan mim yang diizharkan serta nun atau mim yang berbaris. Dalam keadaan hukum izhar ataupun dia dalam keadaan berbaris, suara dengung tu masih wujud. Masih ada dalam bacaan. Jangan ditinggalkan. Kemudian gunah far'iyah ni pula bermaksud iaitu gunah yang dibaca dengan kadar dengung dua harakat. Yang ini yang menjadi hukum dalam nun sakinah atau mim sakinah tadi. Ya, iaitu dia merupakan sifat mendatang, sifat aridah. Maksud dia bila terdapat je hukum nun atau hukum mim tadi, maka adalah hukum dengung yang perlu kita ambil berat. Juga dikenali sebagai gunah far'iyah, ya, juga dikenali juga sebagai gunah sinaiyah dan juga gunah kamilah. Ini nama-nama lain lah. Biasanya nama-nama ni kita akan jumpa kalau kita baca matan ya, kita akan jumpa istilah-istilah ni. Tapi untuk malam ni sebagai ini sajalah, sebagai nasi tambah ya. Kita tak ingat pun tak apa. Baik, nun atau mim musyaddadah ia berlaku pada nun atau mim musyaddadah tadi, dan nun tanwin atau mim yang berlaku pada hukum idgham, ikhfa ataupun iqlab. Tiga hukum ni ya, sama ada dalam hukum nun sakinah ataupun hukum mim sakinah. Bila ada hukum idgham, ikhfa ataupun iqlab ni, dengung tu penting kena jaga. Baik, kita tengok ya, yang pertama, martabat yang pertama, musyaddadah. Di mana ya musyaddadah iaitu yang bersabdu maksudnya. Dan dengung yang paling kuat dan ataupun yang paling sempurna apabila nun dan mim bersabdu. Jadi hukum ini juga dinamakan harfu gunnah yang bermaksud huruf dengung bersabdu. Jadi bila mim ataupun nun bersabdu, maka dengung dia paling sempurna, iaitu dua harakat. Jaga bagaimana nak dapatkan dengung yang sempurna, ditekan dengung tu di pangkal hidung. Ya, di situlah rumah dengung bagi nun dan mim yang bersabdu. Kita boleh jumpa ya keadaan nun dan mim yang bersabdu dalam beberapa hukum ya. Nama hukum dia lain-lain. Tapi yang pasti kita nak perhatikan di situ adalah keadaan nun ataupun mim tu bersabdu. Bila kita nampak je nun atau mim yang bersabdu, tak kiralah dia duduk dalam hukum apa pun sekali, maka yang perlu kita jaga adalah dengung dia yang sempurna, dua harakat, di mana dengung tu keluar daripada pangkal hidung. Baik ya, kita tengok mim atau nun bersabdu boleh berlaku dalam hukum-hukum yang pertama ni. Kita tengok dalam nun atau mim musyaddadah. Kita akan nampaklah ya, bila mim atau nun yang bersendirian dalam ayat tu, dalam keadaan dia bersabdu, nama dia nun musyaddadah, yang kita sebut wajibul gunnah tu. Juga kita boleh jumpa nun ataupun mim yang bersabdu ni ya, dalam idgham ma'al-gunnah kamil bagi hukum nun sakinah dan tanwin. Kita boleh jumpa juga keadaan bersabdu ni pada idgham samsi bi gunnah dalam hukum alif lam ta'rif. Juga kita boleh jumpa dalam idgham syafawi ya. Dan kita boleh jumpa juga idgham mutaja nisain bi gunnah. Jadi saya akan contohkan beberapa ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum ni supaya kita kenal ya. Yang penting bacaan dia tu perlu didengungkan dua harakat dengan sempurna. Dan dengung-dengung bagi hukum-hukum ni hendaklah dikeluarkan daripada pangkal hidung.
Baik, dalam matan ya, apa kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab dia ya, Tuhfatul Atfal. Dia kata, wa gunna mimman summa nunan suddada wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Yang bermaksud, dan dengungkanlah olehmu akan mim serta nun bertasydid dan dinamakan kedua-duanya huruf gunnah, ya, harfu gunnah. Jadi huruf nun dan mim ini juga dikenali sebagai huruf-huruf gunnah, ya, huruf-huruf yang memiliki sifat dengung. Jadi bila kita nampak je nun dan mim bersabdu tu, dengunglah. Itulah arahan dia. Okey, cara bacaan dia macam mana bagi nun dan mim yang bersabdu ni? Hendaklah ditahan suara dengung pada mim dan nun tadi yang bersabdu tu 2 harakat pada keadaan wasal atau waqaf. Penting ni ya. Kalau kita berhenti pun kena dengung, kalau kita wasal pun kena dengung juga. Dengung ini adalah yang paling sempurna berbanding semua dengung yang lain. Ini yang paling sempurna ya di tahap martabat dia musyaddadah tadi. Bagaimana cara bacaan bagi nun dan mim bersabdu tadi? Okey, contoh pada nun yang bersabdu. Bagaimana nak baca dia? Iaitu hendaklah dirapatkan dan ditahan hujung lidah kepada hujung langit-langit dengan sempurna. Letakkan hujung lidah kita di hujung langit-langit serta suara dengung dikeluarkan dari pangkal hidung dengan kadar 2 harakat. Letakkan hujung lidah di hujung langit-langit kita. Jangan dilepaskan hujung lidah tu, jangan dilepaskan dari hujung langit dan dengung tu dikeluarkan daripada pangkal hidung. Di situ dapatlah 2 harakat. Dan bagi huruf mim yang bersabdu pula, bagaimana untuk bacaan dia? Hendaklah dirapatkan 2 bibir dengan sempurna. Serta suara dengung dikeluarkan dari pangkal hidung dengan kadar 2 harakat. Ya, suara dengung dia sama dengan nun juga, cuma perbezaannya pada makhraj nun ataupun makhraj mim tadi. Kalau nun, hujung lidah ditekankan ke hujung langit-langit dengan sempurna, tahan di situ. Bagi mim pula dirapatkan 2 bibir. Sempurnalah dengung kita. Baik, kita tengok pada nun ataupun dan mim musyaddadah ni tadi ya, contoh-contoh ayat dia. Ni dia. Dia kata hendaklah ditahan ya suara dengung tu dalam keadaan wasal ataupun waqaf. Kita ambil satu contoh daripada surah Al-Baqarah ya. Ayat 187 ni. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Jadi di mana keadaan yang perlu kita jaga pada musyaddadah ni tadi, iaitu pada hunna dan lahunna ni tadi. Ya. Jadi bila kita baca, jagalah dengung tu. Contoh dia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sama ada kita wasal atau waqaf bacaan tu pada nun yang bersabdu, dengung tu kekal 2 harakat. Ini penting kena jaga. Ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tahan di situ. Ya, dengung dia 2 harakat. Ya, jangan kurang. Ini penting sangat kena jaga. Jangan dibaca hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ada dengung tapi tak cukup 2 harakat. Ya, tak mau macam tu. Begitu juga dia kata dalam keadaan wasal atau waqaf. Di sini banyak hukum dengung yang kadang-kadang kita terlepas pandang kerana masalah tak cukup nafas. Jadi kalau dalam keadaan ayat-ayat yang macam ni, kena jagalah, kena pandailah. Kalau tak sampai, berhentilah di tengah-tengah ayat. Jangan dipaksa. Okey, contoh bacaan dia. Pada nun yang bersabdu dulu, kita beri tumpuan dulu ya. Iaitu 2 tempat tu. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan. Kalau tak sampai, berhenti je, jangan dipaksa. Lepas tu kita ibtidak balik. Ka'annaha jannun walla mudbira.
Jadi kita dapatlah ra'i semua hukum dengung. Tapi kalau ayat yang macam ni, dengan nak jaga dengan mat lazimnya 6 harakat, dengung lagi beberapa tempat di situ, kebarangkalian nafas kita tak sampai memang boleh berlaku. Kan? Jadi untuk menjaga sekali hukum tajwid tu, kita kena bijak cari tempat waqaf dan ibtida'nya. Jangan dipaksa dalam bacaan. Jadi dengung tu mesti 2 harakat. Jangan ditinggalkan. Baik, contoh pada mim yang bersabdu samalah ya. Pada mim tadi dia kata rapatkan bibir dan dengung tu keluar di pangkal hidung ya. Amma yatasaalun. Ya, di mana di sini kita dengungkan rapatkan bibir, dengung daripada hidung. Jangan baca amma yatasaalun. Ada dengung tapi tak cukup 2 harakat. Ya. Hukum dia tadi dia kata mim yang bersabdu, nun yang bersabdu, dengung dia wajib dengan 2 harakat yang sempurna ya. Amma yatasaalun. Ya begitu. Jadi bila kita nampak satu ayat yang panjang dan ada beberapa tempat yang dengung, jagalah semua kalau kita nak baca secara wasal sekalipun ya. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا. Ya, sempurnakan semua tempat-tempat yang ada hukum gunnah tadi ya. Baik, lagi satu kita akan jumpa keadaan yang bersabdu sama ada nun atau mim ya. Di sini kita tengok pada hukum idgham ma'al gunnah kamil. Seperti yang kita sedia maklum ya, idgham ma'al gunnah kamil apabila dia dalam hukum nun sakinah dan tanwin ya. Bila kita berjumpa dengan nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan nun atau bertemu dengan mim, itulah hukum idgham ma'al gunnah kamil. Dan kita akan nampak di situ ya, pada huruf nun ataupun mim tu bersabdu. Jadi di sini perlulah kita baca dengan dengung yang sempurna 2 harakat ya. Contoh, wa khalaqal janna min marijim min nar. Jaga dengung di situ ya, 2 harakat ya. Begitu juga ya, tanwin bertemu dengan nun. Di sana juga ada hukum idgham ma'al gunnah kamil. Maka di sini kita kena dengunglah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Dengungkan di situ. Yawma idzin na'imah. Tahan dengung tu di pangkal hidung. Contoh seterusnya kita tengok dalam idgham samsi bi gunnah. Bagaimana mengenali hukum idgham samsi bi gunnah pada alif lam ta'rif bertemu dengan nun yang bersabdu di sini ya. Ini idgham samsi bi gunnah. Jadi di sini perlu didengungkan juga. Kita nampak je nun yang bersabdu tu tak tahu, kalau kita tak tahu nama dia pun tak apa. Yang penting pada nun bersabdu atau mim bersabdu, dengungkan 2 harakat. Ya. Ini kita biasa baca kan di sini ayat surah An-Nas ni banyak sangat hukum alif lam samsi bi gunnah. Contohnya bila kita baca surah An-Nas ni yang ada hukum alif lam samsiah bi gunnah ni tadi, dengungkanlah ya. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Nampakkan dengung di situ ya. Jangan ambil mudah, jangan ambil ringan. Dan dengung dia 2 harakat, itu yang penting ya. Saya selalu tekankan bab dengung ni masa kita talaki ya. Dengung tu biar sempurna 2 harakat. Satu lagi tempat yang kita akan jumpa ya dalam hukum idgham syafawi. Ini dalam hukum mim sakinah. Dan di sini kita akan nampak mim tu dalam keadaan dia bersabdu. Ya. Di mana tempat dia? Ada 2 tempat tu. Mim sakinah bertemu dengan mim. Dan mim yang ditemui itu dalam keadaan bersabdu dan berbaris. Maka dengunglah di situ. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Pada mim ni pula ya, dirapatkan bibir dan dengung dia daripada pangkal hidung.
rapatkan betul bibir dia. Dah habis dengung 2 harakat, baru kita berubah pada kalimah yang di depan dia. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Itu bentuk bacaan dia. Jadi dengung pastikan 2 harakat ya. Ini penting sangat dengung 2 harakat ni. Dan satu lagi kita akan jumpa dalam Mutajah Disain bi Gunnah. Di mana kita akan jumpa pada ayat ni. Pada surah Hud ayat 42 di mana pertemuan antara ba dan mim. Ya. Kenapa dinamakan Mutajah Disain seperti yang kita dah bahaskan sebelum ni? Ba dan mim dia sejenis pada makhraj ya. Kedua-dua huruf ni duduk di 2 bibir. Ba dirapatkan bibir dengan kuat, manakala mim dirapatkan 2 bibir dengan ringan. Itu disebut mutajanisain ataupun tajanus. Jadi di sini bacaan dia, ba hendaklah digabungkan ke dalam mim dan didengungkan 2 harakat. Jadi tidak ada lagi hukum qalqalah pada ba. Ya. Bentuk bacaan dia, contoh ya bunayyarkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Terus masuk ba ke dalam mim. Jangan baca lagi qalqalah. Contoh macam ya bunayyarkab ma'an. Bukan begitu lagi. Kab ma'ana. Tak perlu lagi baca begitu. Hukum dia idgham mutajanisain yang bermaksud di idgham bermaksud gabung. Digabungkan 2 huruf yang sejenis pada makhraj berserta dengung. Itu maksudnya. Ini pada martabat musyaddadah tadi. Hukum ni ada 5 tadi kita dah jumpa. Lebih kurang ada 5 contoh. Maka di situ semua perlu didengungkan 2 harakat. Dengung dia datang daripada mana? Daripada pangkal hidung. Ya, mesti datang daripada pangkal hidung. Baik, kita tengok martabat yang seterusnya. Martabat gunnah seterusnya pada martabat mudghamah. Dia berlaku pada hukum yang diidghamkan dengan huruf selepasnya, iaitu nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan waw ataupun dengan ya, disebut juga sebagai idgham naqis. Jadi hukum-hukum ni saya percaya ya muslimin-muslimat semua sahabat-sahabat dah biasa sangat kan. Jadi dah kenal hukum ni. Cuma kita nak mengingatkan baliklah sebagai ulang kaji ya, terutama pada bulan Ramadan ni kita terlibat dengan kumpulan-kumpulan tadarus kan. Jadi kita jagalah sama-sama. Baik, kita tengok dia punya contoh ya. Pada contoh daripada surah Al-Ra'd ni ayat 37 di mana kita nampak di sini ya, nun sakinah bertemu dengan waw dan juga tanwin bertemu dengan waw. Maka di sini sempurnakan dengung dia 2 harakat. Walaupun nama dia idgham ma'al gunnah naqis, tapi tuntutan untuk dengung 2 harakat tu kekal. Ya, jangan dikurangkan. Contoh bacaan dia, minallahi min waliyyin wala waq. Bagaimana kita nak dapat dengung sempurna 2 harakat bagi pertemuan nun ataupun tanwin dengan waw? Ya, masa kita dengung tu, bulatkan 2 bibir. Ya, bulatkan. Jadi mudah jadi bacaan dia ya. Minallahi min waliyyin wala waq. Kalau kita tak bulatkan bibir dia tak cukup 2 harakat. Dia payah nak didengungkan. Dia nak dibariskan dia pun jadi sukar sedikit dalam bacaan. Ya. Jadi ini dengung dia adalah samar-samar ya. Sebab dia samar-samarkan dengung ni saya pernah terangkan sebab dia ya. Ini adik Sufiah kita bijak untuk menyelesaikan kenapa didengungkan sama-sama. Nanti kita tanya-tanya pada dia. Baik, seterusnya idgham ma'al gunnah naqis juga berlaku apabila nun sukun ataupun nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan ya. Bila kita nampak nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan ya, maka dengung yang sama-sama 2 harakat berlaku di situ ya. Contohnya yauma idzin yasaddaun. Bawa dengung tu ke bawah ya, bibir dijatuhkan untuk dapatkan suara dengung bagi tanwin bertemu dengan ya tadi. Yauma idzin yasaddaun. Begitu juga ya kalau kita jumpa dengan nun sakinah bertemu dengan ya. Sama juga hukum dia idgham ma'al gunnah naqis dan cara bacaan ni pun sama. Bawakan ke bawah bibir kita. Contohnya di sini.
Ala mai mai. Jangan mai. Mai tak sedap bunyi dia ya. Dia mai yasha. Ala man yasha'u min ibadi. Man yasha'. Jangan baca ala man yasha'u min ibadi. Ya betul ada dengung tapi tak cukup 2 harakat ya. Jadi kalau boleh bila berjumpa saja tanwin ataupun nun sakinah bertemu dengan ya, bawakan dengung dia tu ke bawah bunyi dia. Jadi untuk maklumat, masa talaki ada lagi sebahagian kita yang bila dengung-dengung yang lain tu okey, tapi bila tanwin ataupun nun sakinah bertemu dengan ya ni masih lagi terlepas pandang. Ada masa terlepas pandang, ada masa okey. Jadi kena jaga insya-Allah. Jadi kita tengok martabat seterusnya, martabat mukhfah. Mukhfah ni di mana duduknya? Iaitu berlaku pada huruf-huruf nun dan mim ni tadi yang diikhfa'kan, yang disembunyikan. Dalam hukum ikhfa' hakiki ataupun ikhfa' syafawi. Ya. Jadi terdapat pada hukum iqlab juga ada, pada hukum ikhfa' hakiki pun ada dan pada hukum ikhfa' syafawi. Ini tiga-tiga tempat ni hukum ni martabat dia martabat mukhfah. Dengung. Bermaksud dengung dia dengung yang disembunyikan lah. Tapi kekal juga 2 harakat dengung dia. Contohnya kita tengok sini pada ayat daripada surah Al-Baqarah ni, ayat potongan daripada ayat 27 ni, di mana nun mati atau nun sakinah bertemu dengan ba. Jadi didengungkan di situ. Min ba'di mitsaqi. Kita dah belajar sebelum ni bila dalam hukum iqlab, dengung dia di mana nun ditukar kepada huruf mim dan dengung mim tu disembunyikan. Cara nak sembunyikan mim tu tadi, hendaklah bibir tidak dirapatkan dengan sempurna. Itu kaedah dia. Jadi renggangkan sedikit bibir dalam keadaan dengung. Jangan usik huruf ba tu lagi. Selesaikan suara mim dulu. Jangan rapatkan bibir. Pasal apa? Mim dan ba ni makhraj dia dekat-dekat. Jadi untuk mengelakkan bacaan idgham, maka cara yang paling bagus, yang betul bacaan ni, hendaklah disembunyikan mim tu terlebih dahulu. Baru kita ambil ba. Pasal di sini tak boleh digabungkan. Mim tak boleh digabungkan ke dalam ba dalam keadaan sorid. Jangan dibaca mim ba'di mitsaqi. Itu idgham. Pada hukum iqlab, hendaklah direnggangkan bibir. Mim ba'di mitsaqi. Bacaan dia begitu. Begitu juga kita akan berjumpa hukum iqlab ni dalam keadaan huruf yang bertanwin bertemu dengan ba. Di sini contoh dia. Bacaan dia pun sama. Wa anna Allaha sami'un basir. Basir, baru ambil ba. Dah dengung 2 harakat dalam keadaan kita sembunyikan mim tu. Selepas selesai, baru kita bariskan ba. Dan jangan dimasukkan siap-siap. Dan pada hukum ikhfa' hakiki, di mana dengung dia, dengung mukhfah tadi, dia berlaku apabila nun sakinah bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf-huruf ikhfa' tadi kan. Di sini. Kerana nun sakinah bertemu dengan kaf, kaf ni huruf istifal, maka dengung di situ dengung yang tipis. Contoh, al-ana khaffafa Allahu ankum. Lebarkan bibir. Dengung 2 harakat. Tetapi kalau dia bertemu dengan huruf isti'la, dengung dia dengung yang tebal. Di mana nun sakinah bertemu dengan sod. Sod ni huruf isti'la. Jadi dengung tu dikembungkan sedikit. Ansaddukum. Dengung dengung tafkhim dia panggil situ. Ini huruf-huruf ikhfa' yang kita tahu 5 daripada huruf-huruf ni adalah huruf isti'la. Yang selebih dia semua huruf-huruf istifal. Kalau nun sakinah atau tanwin bertemu dengan sad, dad, ta, za ataupun qaf, maka tebalkan dengung dia. Selebihnya tu, bakinya tu semua huruf istifal, maka ditipiskan dengung. Jadi
pada hukum ikhfa syafawi. Ya, ini juga dalam martabat mukhfah di mana mim sakinah bertemu dengan ba. Cara bacaan dia ya, dengan menyembunyikan sebutan mim dengan melafazkan sebahagian hurufnya sahaja. Yang kita sebut dulu apa? Ikhfa pada huruf ya. Iaitu di mana kedua-dua bibir tidak dirapatkan. Maka di sini kita dapati ya, cara bacaan dia sama dengan iqlab. Tak banyak beza dia kan. Contoh kita tengok di sini pertemuan mim sukun, mim mati dengan ba, tu dia. Jadi di sini hukum dia ikhfa syafawi. Cara bacaannya sama macam iqlab. Contoh, al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Jadi bibir tidak dirapatkan masa kita dengungkan pada huruf mim tu. Dah selesai dengung pada mim tu, baru kita ambil beralih pada huruf ba yang berbaris. Baru dirapatkan bibir untuk ba yang berbaris. Jangan dicantumkan. Ya. Di sini satu lagi contoh kita jumpa ya. Mim bertemu dengan ba. Dan kita juga jumpa di mana nun sakinah bertemu dengan ba. Jadi bacaannya samalah di sini ya. Mim sakinah bertemu dengan ba tu hukum ni ikhfa syafawi, manakala nun sakinah bertemu dengan ba yang pada atas nun kita jumpa huruf mim tu, itu iqlab. Jadi bacaannya sama saja ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Bunyi dia sama aja. Yang penting tu kena jaga dengung dua harakat ya. Nah, jadi dua-dua hukum ni juga dikenali sebagai ikhfa majazi. Ya, ikhfa majazi ni bukan nama hukum tu ya, bentuk bacaan bagi kedua-dua hukum ni. Jadi kalau ditanya mim mati bertemu dengan ba, dikekal dengan nama ikhfa syafawi lah. Kalau nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ba, dia kenali dengan iqlab juga. Ya. Cuma cara bacaan kedua-dua ni dalam kitab juga disebut sebagai bacaan ikhfa majazi ya. Baik, seterusnya kita perhatikan ya. Dengung tahap 1, 2 dan 3 adalah tahap dengung yang sempurna. Bermaksud dengung musyaddadah, dengung mudghamah dan dengung mukhfah tadi dia di tahap yang sempurna. Dengan arti kata dengung dia wajib dibaca dengan kadar 2 harakat ya. Kemudian bagi tahap 4 dan 5 iaitu yang kita akan sebut selepas ini, ulama menetapkan antara suara dengung hukum izhar dan mim atau nun yang berbaris kerana sukar melafazkan jika hidung tersekat ataupun tersumbat ya. Jadi seperti dikatakan tadi, sifat gunah adalah sifat lazimah bagi mim dan nun. Jadi ya, kalau dalam keadaan kita tengah-tengah COVID sekarang ni ada yang sesema kata sumbat hidung, memang susah nak baca pada huruf mim. Sama ada dia sukun ke atau dia berbaris ya. Sebab apa? Suara dengung datang daripada hidung. Kalau hidung tersumbat, suara mim dan nun memang susah untuk dibaca. Itu yang ulama tekankan di sini maksudnya ya. Kemudian seterusnya kita tengok pada hukum idgham bila gunah. Idgham bila gunah kita kenal nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ra atau bertemu dengan lam. Ulama mengatakan tidak termasuk dalam tahap di atas. Ya, kerana suara nun sakinah telah digabungkan ke dalam huruf selepasnya. Jadi nun sakinah atau tanwin tadi telah diidghamkan atau digabungkan dalam ra ataupun lam tadi. Jadi tidak ada dengung lagi lah. Jadi dia tidak terikat dengan martabat gunah. Namun begitu, jika seseorang qari mengikut bacaan hafs melalui aliran kamil ya, torik kamil, tahap dengung adalah di tahap yang ketiga, iaitu pada tahap yang ketiga tadi bukan tahap yang bukan mudghamah ya. Dia tahap yang kedua. Ini maaf ya. Di tahap yang kedua iaitu tahap idgham. Tetapi bacaan ini adalah untuk qiraat hafs an-Asim torik kamil. Bagi kita yang mengikut bacaan torik Shatibi, bacaan dia adalah tanpa dengung. Yang tu kena perhatikan. Jadi hati-hati selepas ini, bila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan ra, bertemu dengan lam, jangan lagi ada unsur-unsur suara gunah dalam bacaan.
Ya, selalu masih terdapat lagi sebahagian kecil lagi lah ya, yang masih terdapat suara dengung dalam bacaan bila nun sakinah bertemu dengan ra atau bertemu dengan lam. Contoh bacaan dia kadang masih kedengaran min rabbihim. Dia min rabbihim min ladun, masih lagi ada bunyi suara nun. Tak, dia terus masuk aja. Mir, ambil takrir ra. Kalau dengan lam pula ambil sifat inhiraf dia, mil. Terus saja begitu. Ya. Baik, seterusnya kita tengok di tahap yang keempat pula, iaitu tahap muzharah. Ya. Tahap ni berlaku dalam huruf-huruf yang diizharkan, yang dijelaskan. Ya, huruf nun dan huruf mim yang bertanda sukun ataupun diwakafkan dalam keadaan berbaris atau tanwin yang berselari. Ini tanda nak mengenal muzharah tadi. Dia berlaku pada hukum izhar halqi, izhar mutlak dan juga izhar syafawi. Maka dengung yang ada pada hukum ni di tahap muzharah, ya, izhar, pada hukum izhar. Kita tengok ya bagaimana untuk mengenali hukum izhar ni tadi pada izhar halqi ataupun izhar mutlak ataupun izhar syafawi. Ini contoh pada izhar halqi. Bila kita nampak saja tanda sukun di atas nun, itu izhar syafawi lah. Maka di sini dengung dia di tahap muzharah kata dia tadi. Jangan dipanjangkan dengung. Itulah kehendak dia sebenarnya. Ya. Tidak dibaca begini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, tidak lagi begitu. Jelaskan saja, pegang nun yang sukun dan lepaskan segera. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu saja tahap izhar halqi. Ya. Manakala izhar syafawi pula, ya, dia berlaku pada mim yang bertanda sukun, ya. Contohnya di sini. Pada ayat yang ketujuh ni, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan dipegang lama sangat pada nun yang bertanda sukun atau mim yang bertanda sukun. Kerana dia di tahap muzharah. Ya. Seterusnya tahap muzharah ni juga kita tengok ya pada bacaan izhar, ya. Sama ada izhar syafawi atau izhar halqi. Dalam surah Fatihah juga saya contohkan di sini, di mana pada suara nun yang berbaris atau suara mim yang berbaris ketika kita wakafkan bacaan. Ya, jadi berlaku di sini contohnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habiskan di situ. Jangan dibuat begini ya. Ada juga kedengaran pembaca kadang ya nak lagu punya pasal agaknya. Dia baca begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia dipanjangkan ya, dengung pada nun yang berbaris yang diwakafkan tu. Tidak begitu ya. Dia diizharkan, jelaskan saja. Ya, begitu juga dengan mim ya pada ayat seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Kadang-kadang kita ada kedengaran juga ya dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dia panjangkan dengung tu. Ya, dalam kitab Maurid, ya, Maurudi Zom'an, dia kata haram memanjangkan dengung pada di hujung-hujung huruf nun dan mim yang diwakafkan tu. Ya. Wallahu a'lam yang tu. Jadi kita buka kitab tengok ya hukum bacaan ni. Okey, kita tengok pula tahap muzharah pada izhar mutlak. Kan? Di mana pada beberapa perkataan yang kita dah belajar sebelum ni, contohnya dunia tu. Jadi apabila nun sakinah bertemu dengan huruf idgham, iaitu sama dia bertemu dengan ya ataupun waw dalam satu kalimah, itu dikenali sebagai izhar mutlak. Jadi di sini tidak didengungkanlah. Tahap dia adalah tahap muzharah. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Hak tu aja dengung dia, tidak dipanjangkan. Jadi izhar mutlak ni kita dah tahu dia ada juga berlaku pada beberapa kalimah seperti contoh sinwanun, ya, qinwanun dan juga bunyanun. Di sini nun ya bertanda sukun.
Jadi jangan didengungkan lah. Baik, perhatian ya. Pada muzaharah ni tadi, walaupun bacaannya diizharkan, yang ini dijelaskan, tetapi tidak bermakna suara dengung langsung tidak dikeluarkan. Tetapi ditahan dari dilafazkan secara nyata dan sempurna. Itu maksud dia. Ya. Kalau kita nampak nun yang sukun, mim yang sukun, jangan dipanjangkan dengung dia. Tahan saja sekejap, kemudian lepaskan. Sebab apa? Apa masalahnya? Kalau kita memanjangkan suara mim dan nun yang sukun tu, dengung dipanjangkan, itu menunjukkan isyarat ada dua huruf nun di situ ataupun huruf mim. Sedangkan dia satu huruf saja. Bila dipanjangkan, bermakna huruf tu berganda di situ. Itu yang salahnya kalau kita dengungkan dia. Dan tahap mutaharikah. Iaitu apabila kita jumpa nun ataupun mim yang berbaris. Na, ni, nu, ma, mi, mu. Ini tahap mutaharikah belaka ni. Apa saja baris dia sama fathah, dhammah ataupun kasrah. Dia dikenali sebagai martabat gunnah dia, martabat mutaharikah. Iaitu dengung pada huruf mim dan nun yang berbaris. Jadi masih ada lagi suara dengung di situ, tapi tidaklah panjang, setakat suara untuk bunyi baris dia saja. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Masih ada lagi suara nun. Dengung yang keluarkan dari huruf nun dan mim tu amat sedikit sekali. Jadi kalau kita nak buktikan dengung tu masih wujud ke tidak dalam bacaan, kalau kita hujung tersumbat memang sukar untuk dibaca pada nun dan mim yang berbaris ni. Apatah lagi kalau dalam keadaan dia bersabdu. Itu maksud dia punya bukti dia lah. Baik, secara kesimpulan kita tengok di sini, pembacaan Al-Quran ni bukanlah suatu ilmu hasil dari ijtihad, bukan kata ijtihad ataupun fatwa pada ulama apa yang diolah berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran ataupun sunnah, bukan. Tetapi pembacaan Al-Quran adalah suatu yang tauqifi, iaitu yang diambil terus melalui riwayat dan sumbernya yang asal, iaitu sebutan dan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi bacaan ni bukanlah fatwa apa kena baca begini tak. Bagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima daripada Jibril alaihi salam, begitulah baginda mengajar pada sahabat-sahabat. Jadi di situlah ilmu tajwid timbul, di mana sampai ke ulama-ulama kemudian untuk menjaga bacaan ni supaya jangan orang kata rosak, jangan silap, maka mereka bukukan dalam bentuk tajwid. Sebenarnya asas-asas kitab tajwid memang tak ada. Bacaan ni semua diambil daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. So sampai kat kita kena belajarlah secara bertalaki dan musyafahah. Itu yang paling selamat, secara dirayah dan riwayah. Dan Syekh Muhammad Al-Haddad ada berpesan, barang siapa yang mengambil ilmu daripada seorang guru secara musyafahah adalah ia melencong dan menyalahi daripada jatuh dalam perkara yang dilarang. Bermakna selamatlah kalau dia ambil secara berguru. Dan barang siapa yang mengambil ilmu daripada suhuf, yang daripada kitab ataupun setakat dengar-dengar video ke tip ke ataupun dalam lambaran, maka walaupun bacaan dia bagus, tapi ulama mengkelaskan dia, maka ilmu di sisi guru, para ulama seperti tiada. Jadi itu rugilah. Memang bacaan bagus, tapi dia tak belajar. Dia ambil cara bersendirian, pengajian jarak jauh agaknya. Jadi bagi ulama masih belum sempurna lagi bentuk bacaan dia yang tu. Jadi ini kita boleh rujuk dalam kitab-kitab tajwid lah. Antara ni kitab tajwid Al-Quran jilid 1, 2 boleh kita jumpa dalam surat Milani, ada penerangan dia di sana insya-Allah. Jadi kalau ada kemuskilan dalam bab-bab ni, masa kita bertalaki nanti insya-Allah kita boleh ulang-ulang balik dan tanyalah yang mana yang tak jelas, yang tak pasti lagi. Dan jangan seganlah. Di sini sebagai pendedahan supaya kita dapat pencerahan. Sekurang-kurangnya kita dah tahu apa yang kita tak tahu. Kita tidak lagi duduk di dalam zon tak tahu apa yang kita tak tahu. Tak mau. InsyaAllah. Jadi akhir kalam Imam Baihaqi ada meriwayatkan hadis yang antara lain maksudnya, jadilah dirimu orang alim
atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang selalu mendengar pelajaran agama, ataupun orang yang mencintai 3 golongan tersebut. Dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang kelima. Sebenarnya yang kelima ni